Tuan-tuan sekalian, kalau kita kata coronavirus ini dan telah diperakui oleh WHO, oleh badan-badan pencegahan wabak, mengatakan dia berasal daripada Wuhan sebagai contoh, berasal daripada pemakanan. Kalau benarlah statementnya begini, berasal daripada kelawar dan akhirnya dia mutasi dengan beberapa makanan-makanan atau binatang-binatang yang lain yang tak dibenarkan untuk kita makan sebenarnya. Maka kerana itu melanggar syariat. Sebab tu Islam datang dengan syariat. Islam datang dengan kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, makan apa yang ada di atas muka bumi ini yang halal dan juga baik. Mana bukan sekadar halal, mana binatang yang wajib disembelih, binatang yang tidak bertaring, binatang yang bukan babi, anjing, kan konsep-konsep binatang halal. Dalam masa yang sama binatang yang tayyiba, mana makanan-makanan yang tayyib. Maknanya dia mesti bersih, penyediaannya, penyuciannya, apa sahaja ingredientnya, cara makan dan seumpamanya. Apatah lagi kalau bercampur-campur dengan makanan-makanan eksotik, apatah lagi yang tidak dibenarkan oleh pertubuhan dunia dalam bab haiwan-haiwan ni. Ambil pula haiwan eksotik, kemudian dalam haiwan itu tidak dibenarkan pula oleh syariat, maka tidak ada pula penyediaan dengan cara yang tayyibah, yang baik, malah boleh mengganggu kesihatan, maka Allah boleh berikan musibah itu berbentuk balasan buruk kepada orang yang engkar kepada Allah, sebagaimana yang berlaku bagi kaum-kaum yang engkar kepada Allah. Cuma kita perlu clear juga, kerana ada juga orang yang engkar Allah tak beri balasan buruk. Macam mana pula? Itu namanya istidraj. Ada orang yang dia terus melakukan kerosakan, Allah memang nak dia enjoy dengan kerosakan, kejahatan yang dia buat. Allah memang sengaja tak nak pilih untuk beri musibah kepada dia supaya dia terus enjoy, supaya dia tak sempat bertaubat, dan mudah bagi Allah untuk memberikan azab siksaan kepadanya di dunia dan juga di akhirat. Allah sengaja buat macam tu. So hati-hati bagi orang yang berterusan melanggar syariat. Oh, kami tak kena apa-apa pun, kami tak buat pencegahan apa-apa pun, kami tetap nak pergi masjid juga walaupun telah dilarang oleh kementerian, oleh government dah haram. Bukan haram, maksudnya tak dibenarkan untuk kita masuk masjid solat jemaah, dia nak juga langgar sebab kami ada Tuhan, kami nak juga berhimpun ramai-ramai sebab kami ada Tuhan. Ini melanggar ulil amri, ini melanggar pemerintah, maka hukumnya juga boleh berdosa, malah kita mengundang risiko penyebaran wabak. Sekarang ni kita berada dalam tempoh kuarantin, kita diasingkan, kita perlu duduk dalam kawalan pergerakan, bukan pengurungan, kawalan pergerakan. Boleh keluar ketika perlu, yang perlu bekerja, yang perlu cari makanan, tetapi minimumkan dan hadkan. Maka sebab itu tak dibenarkan datang masjid. Solatlah jemaah di rumah. Dan jangan risau, kita pun dah tahu hadis Nabi SAW, barang siapa yang tertahan, yang dia tak boleh nak buat dengan sempurna sebagaimana dia biasa, maka dia akan dapat juga pahala sebagaimana keadaan asal dia. Orang yang biasa baca Quran, tiba-tiba lama-lama dia makin sakit, makin merosot kesihatannya, mata tak nampak, bacaan pun dah tak pernah okey, dia akan dapat juga pahala-pahala sebagaimana yang dia dah biasa buat dulu. Orang yang biasa sembahyang jemaah di masjid, dia tak dapat pergi masjid dengan kawalan pergerakan macam ni, maka jangan langgar, jangan panjat pagar masjid, solatlah di rumah, dia akan dapat pahala sebagaimana dia stay ataupun dia solat berjamaah di masjid. So tuan-tuan, jangan mengundang azab daripada Allah. Takut ini langgar syariat ni, sebab sekarang kita disyariatkan, kita diperintahkan, termasuk syariat, kita diperintahkan supaya jangan berkumpul, kita diperintahkan supaya jangan pergi masjid. Orang kata apa tutup masjid? Tak, betul, bukan isunya. Isunya adalah kita berusaha di samping kita bertawakal kepada Allah, ya. Dengan kata tergamak kita menutup Masjidil Haram, Kaabah tu tergamak, apatah lagi masjid-masjid lain. Jangan sesekali keluar kenyataan macam tu. Ini proses, kita buat ni pun dalam beberapa minggu sahaja untuk menyekat dan mengawal penyebaran yang lebih berleluasa, yang makin kritikal dalam negara kita. Na'udzubillah min zalik. Harapnya ada jalan keluar untuk kita semua.